Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang. Bertemu saya sekali Malaysia dalam channel YouTube saya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan notification supaya anda dapat video-video terkini dari saya. So, hari ini apa khabar? Hari ini kita nak sembang sedikit tentang bukannya benda yang baru, tapi benda ni pun kes-kes ni dah berlaku lama kan. Dah berlaku, saya rasa dah 100 tahun perkara begini berlaku, tapi orang masih lagi terkena, lagi ada orang yang masih tertipu, ada orang yang masih tak faham, ada yang faham tapi buat tak faham. Apa yang kita cerita ini adalah tentang salah satu skim. Ini ramai orang tak masih tidak boleh membezakan kalau kita buat perniagaan berbentuk network marketing ataupun membuat perniagaan berbentuk affiliate. Yang kita tak dapat membezakan dengan skim pyramid. Skim pyramid ataupun salah satu lagi adalah skim Ponzi. So ini saya nak fokus pada skim Ponzi dulu. Untuk skim pyramid saya akan share dalam video-video akan datang. Cuma ini kita nak fokus kepada skim Ponzi. Ponzi yang saya faham lah. Skim Ponzi yang saya faham. So ramai dah terkena termasuk saya pun pernah kena dulu. So itu biasa untuk kita belajar dalam hidup kita. So skim Ponzi ni diasaskan oleh Charles Ponzi Charles Ponzi pada tahun 1902 tak silap saya lah. 1902 tak silap saya. Beliau berhijrah daripada Itali pergi ke Amerika Syarikat, dan daripada kecil dia tak suka benda-benda sekolah ni. Charles Ponzi ni dia tak suka benda yang sekolah. So dia fikir macam mana dia nak jadi kaya, macam mana dia nak jadi senang dengan cepat. Orang pergi sekolah, dia tak pergi sekolah sangat, dia belajar pun tak apa ni, dan dia pergi kasino, dia bergaul dengan kawan-kawan yang kaya. So ini dia punya gaya hidup dia. So bila dia berhijrah ke Amerika, sampai ke Florida tak salah saya lah. Sejarah dia boleh cari dalam internet, banyak maklumat pasal dia. Saya tak nak cerita pasal dia sangat lah sebab korang-korang kita tahu pasal dia sedikit kan. Dan dia start untuk create 1920 macam tu lah. Dia start create dia punya satu skim. Dan skim Ponzi ni dia berbeza dengan skim pyramid. Okay? Skim Ponzi ni dia adalah satu skim yang dia seorang. Dia pasak dia ketua seorang, dia lead. Maknanya dia akan deal direct dengan pelabur-pelabur. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh dengan fakta-fakta yang direka dan orang nampak ianya logik. Okay. So apa yang dia buat adalah dia ambil pelaburan daripada A, dia ambil pelaburan daripada B, dia ambil pelaburan daripada C, and then duit yang A yang C ni akan bayar kepada B, B akan bayar kepada A. Nampak tak? So permulaan dia nampak cantik lah. Sebab apa? Orang A ni dia seronok lah sebab dia dapat duit. Dia dijanjikan dengan keuntungan dalam kontrak. Contoh dia kata dia akan dapat kalau dia join dalam 10,000 USD, setiap bulan dia akan dapat pulangan yang sangat banyak. Okey, yang sangat banyak, mungkin dalam 2,000 USD macam tu. Tapi sebenarnya duit tu adalah duit daripada yang B dan C yang join kemudian. Tapi Ponzi ni dia akan janjikan, dia kata duit ni akan digunakan untuk didagangkan, untuk buka restoran, untuk buka kedai, untuk jual tu, untuk buat trading, export import, macam-macam lah. Dia akan create the business. Tapi apabila pihak berkuasa masuk untuk siasat, bisnes semua tak wujud pun. Bisnes tidak wujud. So dia janjikan keuntungan yang tidak masuk akal, yang melebihi daripada segalanya. Ini skim Ponzi. Dan pelaburan ni pula dia akan ambil daripada orang-orang yang di dalam tu je. Dia ambil dalam, maksudnya kalau kata A ni dia dah dapat untung masa tu, dia dapat seronok tengok banyak, dia akan datang sifat tamak dia lah. Dia akan tambah lagi, dia akan tambah lagi, dia tambah lagi. So lama-lama tuan-puan, dia akan jadi tepu. Sebab apa? Dia hanya pusing di orang bawah untuk bayar orang atas. Berbeza dengan piramid. Piramid lebih lanjut saya akan cerita dalam video akan datang lah kot. Kalau saya campur sini saya confuse. Piramid ni dia lebih banyak pada ahli-ahli. Ahli dia lagi banyak, dia lagi untung. Kalau tidak dapat ahli, perniagaan tidak akan berlaku. Itu dia. So apa beza dengan affiliate? Yang orang cakap buat perniagaan affiliate, network marketing ni, skim Ponzi, piramid. Ya, dia boleh jadi macam tu. Jika perniagaan itu tidak wujud, jika pelaburan itu tidak wujud, jika produk itu tidak wujud, ataupun perkhidmatan tidak wujud. Now, contoh kalau kata saya buat perniagaan yang saya menyediakan satu perkhidmatan.
produk saya adalah perkhidmatan. Perkhidmatan saya adalah menyediakan satu jenis apps. Okay? Apps ni pula ada jual makanan ni semua. Jual makanan, nasi goreng, mi goreng apa semua. Pada masa sama, saya kata, okey, siapa yang memperkenalkan apps ni kepada orang ramai, you akan dapat persen affiliate daripada hasil jualan yang apps ni lakukan. Contoh app ni dapat jual dapat sebulan dapat jual banyak orang beli nasi goreng, mi goreng melalui apps ni. Apps yang saya bangunkan ni. So you all yang tolong memperkenalkan apps ni kepada orang lain adalah persen-persen dia. So itu perniagaan tu wujud. Perniagaan tu wujud, produknya ada. Produknya apa? Produknya bukan nasi goreng tadi tau. Produknya adalah apps tu. Walaupun dia digital, tapi dia adalah produk. Produk perkhidmatan. Saya menyediakan kepakaran saya, membangunkan satu jenis apps perkhidmatan ni. Banyaklah saya tak sebut nama lah, nama apps tu. Nanti saya membuat marketing percuma pula untuk jenama-jenama ni, tahu Okey. So, anda yang bagi referral link ni semua adalah saya punya affiliate partner. So, bila you tolong perkenalkan, saya akan bagilah sedikit commission. Cari orang tak? Sama. Kita tengok macam sama kan? Tapi tak serupa. Tengok skim Ponzi, dia cari orang. Dia punya orang yang menganjurkan skim Ponzi ni, dia akan cari orang untuk letak pelaburan di dalam dia punya skim penipuan ni. Skim piramid sama juga. Dia cari orang. Ahli cari. Tapi bisnes tu kalau tidak dapat orang, dia tidak dapat lakukan perniagaan tu. Duit tu datang daripada hasil keahlian. Tapi apps yang saya buat, cari orang tak? Cari orang. You pun cari orang juga untuk kenalkan saya punya apps ni kepada orang ramai. Tapi jika tak dapat cari orang ramai, pun tak apa. Sebab app saya tetap ada nasi goreng, mi goreng apa semua. Tetap ada orang yang akan beli. So kalau tidak ada orang jadi affiliate saya pun tak apa. Sebab apa? Mungkinlah tak ramai. Mungkin dalam orang yang tahu pasal app saya mungkin 1,000 orang. So mungkin 1,000 orang tu akan jadi pelanggan untuk beli nasi goreng di dalam app saya tu. Tapi kalau kata ramai anda semua bantu untuk memperkenalkan app saya kepada lebih ramai orang, kepada 1,000 orang, so 100,000 orang akan beli nasi goreng, mi goreng daripada app saya. So saya perlulah share sedikit commission tu kepada anda. That's an affiliate. So kena faham kat situ. So affiliate pula ada juga jenis affiliate bagi percuma. You nak jadi membership percuma boleh. Ataupun you kena bayar sedikit yuran ahli dia untuk you dapatkan app tu juga. Kenapa? Kadang-kadang apps tu dia ada mengenakan syarat letakkan yuran ahli tu untuk memastikan kita buat betul-betul kita jadi usahawan dalam app tu. Ya, kita bukannya main-main just bagi-bagi orang je join. So dia nak bangunkan kita sebagai usahawan supaya kita jadi marketing agent kepada dia pula. So that's an affiliate juga. Itu kena faham, tu kena bezakan affiliate dan juga yang skim Ponzi dan piramid tadi tu. Dia tidak ada unsur kaya kolong atas. Okey, bagi contoh, saya buat perniagaan ibu store. Ibu store saya ni. Produk kita adalah platform. Platform yang kita bangunkan ni adalah platform website untuk penulis-penulis buku yang tak tahu nak jual mana buku dia. Okey? Kita sediakan satu perkhidmatan bangunkan website dengan nilai yang lebih murah daripada pasaran biasa. Sebab kita buat pukar, kita ramai kan, so kita buat pukar. Tapi kalau kata kita nak buat sendiri punya, boleh. Tapi you kena bangunkan website dan you seorang-seorang tu, you tidak ada community. Boleh bayar kepada programmer, buat satu website designer. You boleh buat. RM1,000 dapat, RM2,000 dapat. Tapi you stand alone. You tidak ada community. So, apa yang saya buat? Saya buatlah perniagaan event Cik Ibu Store ni. Kita wujudkan affiliate. Nampak tak? Bila wujud affiliate, A boleh jual buku B. B boleh jual buku B. B boleh jual buku A. A boleh jual buku B. B boleh jual buku C. C boleh jual buku F. So, inilah affiliate. Tapi, kalau dia ada syarat pula, kalau you nak jadi affiliate members ni, you pun kena ada website ni. Supaya kita boleh control you punya sistem, supaya sistem you tidak manipulate tuan-puan. Sebab tu kita ada bagi membership percuma juga. 3 bulan kita bagi percuma. Dia jadi kita punya dropship, jual aja. Tapi dia tak boleh kontrol 100%. Dia tak boleh masuk buku, dia suka hati semua. Dia tolong jual saja. Maksudnya dia tidak boleh manipulate sistem. Tapi kalau you betul-betul nak jadi usahawan kita, you kena miliki sistem ni juga. Bila you miliki sistem ni, barulah you boleh jadi affiliate members untuk memperkenalkan, tolong bantu sistem kita ni, platform kita ni kepada penulis-penulis luar yang tak tahu nak jual buku kat mana. Kita bantu mereka. Tapi kalau mereka tak nak, okey tak? Tak apa. Mereka tak nak, kita tetap jual e-book.
Mereka tak nak, kita tetap mengajar bengkel e-book. Tapi kalau kata mereka tak nak, kita tak jual e-book, kita tak buat kelas e-book, kita tak buat apa. Dapat income tak? Tak dapat income kan? Itulah membezakan sistem affiliate dengan skim Ponzi dan piramid tadi. Skim Ponzi dan piramid, mereka kena dapatkan orang. And then dia akan pusing duit tu. Dan dia akan janjikan, tak buat kerja pun dapat duit. Yelah, dia pusing duit orang bawah. Dia pusing duit orang bawah, dia bayar orang atas. So, orang atas dah confident, dia akan tambah duit lagi. Nampak tak? So, tak buat kerja pun dapat duit. So yang berbeza dengan affiliate yang kita buat. Affiliate kita buat, kalau you tak buat kerja, you tak jual e-book, you tak promote platform ni untuk ada penulis-penulis lain memiliki platform, you tak bantu untuk jadi ejen, bantu jual platform perkhidmatan kita kepada orang lain, kita tak dapat duit. Kita bukan skim investment, letak pelaburan. Ini kita kena bezakan betul-betul. So banyak lagi yang affiliate-affiliate yang bagus kat luar, yang you kena buat sama-sama, kena share tentang kebaikan platform tersebut, dan ianya mesti ada produk. So senang je nak kenal skim-skim macam ni, senang je. Pertama adalah pelaburan dia punya ROI dia masuk akal ke tak. Okay, kedua, dia mesti ada produk. Produk dia apa? Okay, ada juga yang buat skim pelaburan daripada segi trading. Ada yang betul. Saya tak nafikan, ada yang betul. Tapi kalau kata kita tidak biasa dengan macam tu, so kita elakkan. Kita pergi yang biasa je, kita nampak ada produk, kita nampak dia punya ROI pun masuk akal, tidak lebih sampai 50% you boleh dapat. Tu tak logik lah. Biasa kita akan dapat persen lebih kurang dalam 6, 10, 12. Itu logik lah. Persen-persen kita akan dapat daripada jualan apa semua. So affiliate tuan-puan kena hati-hati supaya, dan paling penting kita jangan terus menghukum perniagaan itu salah, perniagaan ini salah. Kita tak boleh terus menghukum. Kita kena betul-betul study dulu, tengok betul tak betul dia punya perjalanan. So kita dengar je, cari orang. Wah, ini Ponzi, ini salah. Padahal skim Ponzi pun kita tak faham sebenarnya. Skim Ponzi ni. So kita kena faham dulu apa itu Ponzi, apa itu piramid, barulah kita faham apa itu affiliate. So dia ni ada beza semua. Okey, itu je perkongsian daripada hari ini. Kalau jika bermanfaat, tuan-tuan boleh share, like dan juga komen jika ada apa-apa benda yang tuan-tuan nak bagi pandangan kepada saya supaya saya boleh react dalam video akan datang. Tuan-tuan, jihad ekonomi, jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.